Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera saya ucapkan kepada lecturer saya iaitu Dr. Muhammad Izzuan bin Yaakob. Saya Siti Maisarah binti Zainul 2792266 akan terangkan dengan lebih lanjut tajuk kajian yang saya pilih dalam kerja khusus ini. Okey, saya berasal daripada Universiti Utara Malaysia dan jangan lupa subscribe dan follow akaun YouTube saya. Okey. Okey, apa itu KRU Studio merupakan ataupun terdiri daripada kumpulan rap utama di Malaysia. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Jadi tunggu. Okey, pengurusan artis. Tajuk kita tengah bincang sekarang ni. Okey, dalam assignment ataupun tajuk kajian ini, CIM 3103 Artis Management. Saya akan bincangkan tentang artis management yang saya akan bincang dan pilih pada hari ini. Okey, pengurusan artis ialah seseorang yang mengetahui dengan tepat cara industri berfungsi dan bagaimana untuk menukarkan aktiviti kepada produk yang mempunyai nilai ekonomi untuk dieksploitasi dalam pasaran. Peranan kerja ini adalah untuk menjadi perantaraan antara artis dan penonton saya dengan menetapkan strategi amalan proses untuk memaksimumkan kesan terhadap orang ramai. Okey, dalam konteks kajian saya ini juga, saya memilih KRU Studio kerana sudah bertapak lama dalam industri di Malaysia. Ditubuhkan pada 1997, KRU Studio ini merupakan studio filem terkemuka dan banyak memenangi anugerah di Malaysia yang baru saja dan jenama yang baru saja muncul di peringkat global. Aktiviti perniagaan bersepadunya merangkumi pengeluaran filem, siri, cerita berjenama dan banyak lagi. Okey, KRU sebenarnya banyak mengeluarkan cerita-cerita yang menarik yang untuk ditonton oleh orang ramai pada semua peringkat umur. Antara cerita yang memenangi anugerah seperti Merong Mahawangsa, Magica. Okey, apa yang boleh saya cakap? Di sini saya melihat filem-filem yang dikeluarkan oleh KRU Studio ini sangatlah berpotensi untuk mendapatkan anugerah. Kerana itu saya memilih KRU Studio dalam kajian saya ini. Okey, apa yang kita boleh bincang tentang Merong Mahawangsa, menceritakan tentang sejarah zaman dahulu di mana Malaysia dijajah, sangat berbeza dengan Magica yang merupakan boleh saya kira cerita yang berada di sebalik alam lain, di mana banyak lagu-lagu yang dikeluarkan dan dicipta, banyak yang boleh saya kira terdapat banyak artis-artis ataupun cerita daripada zaman dahulu yang diterbitkan balik dan diperbaharui balik mengikut zaman sekarang. Itu adalah cerita yang dikeluarkan oleh KRU Studio yang bertajuk Magica. Siapakah di dalam cermin itu? Kelihatan mirip sepertiku, tapi dia tak kelihatan sejelita sepertiku pada zaman muda. Oh, siadah memamah kejelitaanku. Okey, trio, saya panggil trio lah kan, kacukan hip hop Malaysia ini terdiri pada adik-beradik iaitu Norman Abdul Halim, Yusri Abdul Halim, Adri Abdul Halim. Mereka disebut sebagai akroni, iaitu akroni lah kot sebab daripada adik-beradik yang sama kan. Okey, kumpulan ini juga tidak kemudian menandatangani kontrak dengan Warner Asia yang mengeluarkan debatnya. Okey, tambahan lagi, KRU Studio terus merakam dan mengeluarkan lebih daripada 10 album serta menggunakan populariti mereka untuk mengembangkan minat mereka dalam industri di Malaysia. Adanya syarikat KRU Studio ini, mereka terlibat dengan secara hiburan dalam filem, pemasaran, pengeluaran muzik dan periklanan. Okey, latar belakang artis yang saya pilih iaitu KRU Studio ini terdiri daripada 3 orang iaitu yang pertama Adri Abdul Halim. Okey, Adri bin Abdul Halim ini merupakan anak kelahiran Petaling Jaya, Selangor. Lahir pada tahun 1976, 28 April yang kini berumur
46 tahun. Beliau bekerja sebagai penyanyi, pelakon, penulis lirik, penerbit, komposer, penerbit rakaman dan pengarah. Wow! Selain itu, beliau juga terlibat dalam genre muzik pop, R&B, balada, jazz, pop rock dan elektropop. Okey, Adri merupakan salah satu ahli yang mengasas kumpulan KRU bersama adik-beradiknya. Okey, bergiat aktif dalam seni muzik semenjak berusia 6 tahun. Lagi serta mencipta lagu yang dulunya menjadi kegemaran rakyat Malaysia. Antara kumpulan yang bekerjasama bersama Adri ialah seperti Khalid Baskers, Mawi, Kumpulan Rabbani dan banyak lagi. Okey, ini antara lagu yang pernah dicipta oleh beliau seperti Hanya Namamu, Khalid Baskers, Kita daripada 14, Bila-Bila daripada Stacy, Ikut Rentakku, Jacqueline Victor dan sedetik lebih daripada Anwar Zain. Dan banyak lagi lah yang saya kira. Okey, beliau juga pernah menjadi pelakon seperti dalam cerita Awas, Cinta Metropolitan, Cicak Mentu dan Magica. Sebagai pengarah pula beliau pernah mengeluarkan cerita bertajuk Magica dan 26 Februari. Okey, saya bergerak pula kepada ahli yang lain seperti Datuk Norman bin Abdul Halim. Okey, beliau lahir pada 1972 pada 5 Februari, kini berusia 50 tahun dan merupakan salah seorang ahli KRU yang merupakan pengasas dan ketua pegawai eksekutif KRU Studio. Okey, Norman juga lahir di London di United Kingdom yang bergiat aktif dalam menyanyi, berlakon dan serta penerbit. Selain itu, beliau merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Beliau juga pernah menyanyi rap. Antaranya seperti Sharina, Diary, Metropolitan, Fanatic, Won't Look Back dan Come On Lah. Okey, semua ini menampilkan persembahan beliau dalam rap. Okey, anda boleh search lah apa yang saya cakap tadi. Okey, beliau juga pernah terlibatkan diri secara aktif dalam berlakon seperti lakonan beliau seperti Awas, Lontong, Skrip 7707, Jin Naughty dan Magica. Selain itu, dalam penerbitan pula Cicak Man, Duyung, Cicak Mentu, Hikayat Merumahan Wangsa dan sebagainya. Okey, kita beralih kepada ahli yang seterusnya pula yang saya kira yang last sekali iaitu Datuk Yusri bin Abdul Halim. Beliau lahir pada 1973 pada 15 Jun. Kini berusia 49 tahun. Beliau kelahiran Kuala Lumpur iaitu wilayah Persekutuan, bekerja sebagai penyanyi, pelakon, komposer, penerbit dan pengarah. Okey, selain itu beliau juga pernah melancarkan album solo pertama yang berjudul Dekat Padamu. Okey, sebagai single solo pertama, bukan itu sahaja, lagu-lagu yang pernah dinyanyikan seperti Awas, apa sahaja, I'll Be Waiting, The Way We Jam dan sebagainya digandikan bersama ahli KRU yang lain. Okey, antara lagu-lagu yang pernah dinyanyikan seperti Dekat Padamu, Warna Kehidupan, Jika Kau Tiada, Bermimpi, Tamat dan lain-lain. Okey, kita bergerak kepada value proposition pula. Apa itu? Okey, terdapat beberapa perkara yang diambil kira dalam pelbagai potensi pada seorang artis dan keupayaan untuk mendapatkan kelebihan kepada organisasi yang memegang. Okey, kita melihat kumpulan KRU kini lebih menfokuskan tentang konsep corporate, antaranya seperti menubuhkan organisasi KRU Studio, merupakan syarikat sendirian berhad di Kuala Lumpur, Malaysia bertapak di Bukit Jalil. Ahli yang pernah berada dalam KRU Studio ini terdiri daripada Norman Abdul Halim sebagai ketua, Yusri Abdul Halim dan juga Adri Abdul Halim. Okey, sebagai pengarah kreatif, ini merupakan laman rasmi web mereka. Okey, dapat Mereka baru-baru ini membelanjakan sebanyak 20 juta untuk kemudahan studio filem mereka, televisyen dan periklanan. Okey, mereka membina bangunan kemudahan seluas 15 hektar di Cyberjaya dan telah mengumumkan bahawa bandar ini bergelar Bandar Pintar Global. Bandar ini meneraju teknologi pintar dan menaik taraf sebahagian daripada sebagai usaha Malaysia untuk menaik taraf lah Malaysia sebagai tempat untuk berteknologi tinggi.
Okey, bandar ini juga disokong oleh kerajaan dengan bajet sebanyak 30 juta. KRU Studio juga telah memindahkan perniagaan mereka dari Kuala Lumpur ke Cyberjaya. Maafkan saya. Baru-baru ini mereka membelanjakan sebanyak 20 juta ringgit untuk kemudahan studio filem, televisyen dan periklanan. Mereka juga membina bangunan kemudahan seluas 15 hektar di Cyberjaya. Bandar ini telah mengumumkan bahawa kerajaan telah mengumumkan bahawa bandar ini digelar sebagai Bandar Pintar Global dan merupakan sebahagian daripada usaha Malaysia untuk menaik taraf negara sebagai peneraju teknologi pintar. Bandar ini juga disokong oleh kerajaan dengan bajet sebanyak 30 juta ringgit. KRU Studio telah memindahkan perniagaan mereka di Kuala Lumpur ke Cyberjaya. Presiden syarikat tersebut itu Norman Abdul Halim dilaporkan berkata sebab utama mereka memindahkan adalah kerana mereka memfikirkan tentang internet berkelajuan tinggi yang tersedia di sana untuk memudahkan penghantaran dan pantas kepada pelanggan mereka di Singapura dan Amerika Syarikat. Okey, antara kemudahan yang dimiliki oleh studio ini seperti 2 pentas bunyi masing-masing dengan keluasan 10,000 kaki persegi dan 2,500 kaki persegi, suit penggeridan warna dan pencampuran bunyi serta kemudahan animasi dan kesan visual 3D. Okey, KRU Studio juga telah menjadi rumah kepada pengeluaran filem-filem studio untuk pasaran domestik dan antarabangsa dan telah mencapai status MSC. Artist Management pula. KRU Studio juga telah bergabung dengan Musical Work Society iaitu MAC Protection, MACP Berhad, Trade Organisation PFM dan International Sale Agent United Studio. KRU Studio merancang untuk mengembangkan penawaran dengan mengeluarkan pelbagai genre kandungan seperti sub-label. Ia membina jenama sebagai studio filem bebas antarabangsa yang terpengaruh seperti kartun animasi, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, showbiz, nadi dan Big Boys. Okey. Revenue stream untuk apakah revenue stream untuk KRU Studio? Seperti yang saya kata dan anda lihat tadi, apakah yang telah bekerjasama bersama KRU Studio ini tentang sub-label yang telah bergabung secara luaslah bersama KRU Studio. KRU Studio juga pernah mengeluarkan banyak filem-filem ataupun cerita yang ditayangkan di kaca-kaca TV. Kita melihat pendapatan KRU sendiri adalah melibatkan networking ataupun yang melibatkan perbelanjaan ataupun duit tahunan kemasukan wangan yang banyaklah dalam revenue stream ini. Okey, saya rasa itu sahaja. Saya akan terangkan tentang kesimpulan pula. Okey. Kajian ini menunjukkan yang setiap sebahagian daripada kesemua aspek penting di atas yang saya sebut tadi adalah adalah melihat potensi dan kejayaan artis yang saya kaji. Selain itu, saya melihat KRU Studio ini melihat kepada kecanggihan, kemajuan zaman teknologi maya di Malaysia pada abad ini. Dan amat saya kagumi adalah KRU Studio ini patut dicontohi dengan lebih lagi oleh industri Malaysia, iaitu industri kreatif di Malaysia. Dan akhir sekali, saya juga menyokong hasrat Malaysia untuk melaksanakan dan meluaskan lagi pasaran artis di bawah industri kreatif. Dengan ini saya akhiri pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Izzuan bin Yaakob, pensyarah kepada Artist Management SCIM 3013 ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.